بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الهداة المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih sama-sama tadabbur dan berbincang sama-sama tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita telah sampai kepada maudhu'ul hijrah, tajuk hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah kepada Al-Madinah. Dan sebelum ni kita sudah cerita sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di Gua Thawr, menyuruh diri dengan Sayyidina Abu Bakar daripada orang kafir, agar orang kafir tidak bertemu dengan mereka. Kerana selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar keluar daripada Makkah terus menuju kepada Gua Thawr, ahli Makkah hari yang kedua terus Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah keluar di tengah malam. Jadi di pagi hari itu Abu Jahal dengan orang-orang kafir yang lain, mereka bersungguh-sungguh mencari Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, sehingga mereka mengambil orang sebagai bekerja yang pakar mencari kesan kaki orang jika dia berjalan atas pasir. Jadi orang itu kerjanya, dia akan cari kesan kaki itu, tembak bijak kaki atas pasir. Dia akan tahu kaki ini kaki Muhammad ke, kaki Abu Bakar, kaki sefulan itu atau ini. Dan dia akan cari kakinya pergi ke mana, ke kanan ke atau kiri, depan ke atau belakang. Sehingga dia akan jumpa dia pergi ke mana atau dia di mana sekarang. Orang Quraisy sanggup mengambil bekerja yang bantu mereka untuk melakukan perkara ini, untuk mencari Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar. Tapi Alhamdulillah Rasulullah sampai kepada Gua Thawr dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar berkata, ketika saya masuk dengan Rasulullah dalam gua, maka saya nampak kaki Rasulullah SAW berdarah. Dan di waktu itu, aku barulah tahu yang Rasulullah SAW tak biasa susah-susah yang macam ni. Sebab kaki Rasulullah SAW kulitnya lembut. Dan Rasulullah dengan Abu Bakar naik kepada Gua Thawr di waktu hijrah itu di malam. Gua Thawr pun di hujung gunung, di atas gunung, memang jauh sangat. Hatta sekarang pun selepas dah ada tangga, lepas
Dah mudah sikit, perlu 1 jam untuk naik sehingga sampai kepada Gua Thawr. Di waktu sekarang, bagaimana di zaman Nabi SAW. Dan bagaimana juga keadaan di waktu itu. Sebab itu Nabi SAW sampai kakinya berdarah. Sayyidina Abu Bakar rasa sedih dengan itu. So dia tahu, ya Rasulullah SAW tak biasalah dia susah-susah begini. Selepas mereka masuk di dalam gua, subhanallah terjadinya satu mukjizah. Laba-laba datang membuatkan rumahnya dan 2 burung berbati membuatkan juga rumahnya dekat pintu Gua Thawr itu. Yang ini tempat yang memang tiba orang masuk kepada gua itu. Dan 2 burung berbati itu terus keluarkan telurnya di waktu itu. Dan tumbuh, satu mukjizat lagi juga, tumbuh satu pokok yang bernama Ummu Ghailan. Di depan juga gua, pintu gua itu. Maka pokok itu dia besar di waktu itu, dia tutup sikit muka atau pintu Gua Thawr itu. Tempat Rasulullah SAW menurutkan diri dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Cuma bukan maksudnya kalau laba-laba tu betul bantu Rasulullah SAW, tapi bukan maksudnya kita biarkan laba-laba tu, khususnya yang bahaya, hidup di rumah kita, kotorkan rumah kita. Sebab Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata, Tahiru buyutakum min nasjil ankabut. Bersihkanlah rumah kamu daripada rumah ankabut. Ankabut itu laba-laba yang selalu dekat dinding. Fa inna tarkahu fil biyut yurithul faqr. Kenapa kita kena bersihkan? Sayyidina Ali kata kerana jika terlalu banyak ada dan selalu rumah laba-laba tu di rumah, itu mewariskan ahli rumah itu kefakiran. Jadi antara perkara yang mudahkan rezeki untuk satu rumah atau satu keluarga, mereka kena bersihkan rumah selalu daripada rumah laba-laba tu. Baik. Maka di waktu itu ahli Makkah semua mereka mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di depan mereka orang itu yang tadi kita dah cerita, yang kerjanya dia cari kesan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, orang yang ikut mana pijak kaki Rasulullah dengan Abu Bakar, dia bawa Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan orang-orang pemimpin-pemimpin Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah. Dia bawa mereka sehingga Gua Thawr. Sekarang ahli Makkah semua sekarang di antara Gua Thawr. Dah dekat, dah sampai dah. Rasulullah dengan Abu Bakar dalam gua. Ada bahagian mereka yang ingin mencari dalam gua tu. Tetapi diperhatikan oleh Umayyah bin Khalaf, seorang kafir yang sangat musuh Rasulullah. Umayyah bin Khalaf ni dia tegur lelaki tu. Dia kata, kamu ni cari apa di sini? Dia kata, nak ceklah dalam gua ni ada mungkin Muhammad, Abu Bakar ada dalamnya. Dia kata, engkau tak tengok ke rumah laba-laba tu? Yang 2 burung berbati tu dekat gua, dekat pintu gua tu. Rumah tu, laba-laba tu, tengok macam mana banyak dan lama. Itu daripada sebelum Muhammad lahir. Yakni mustahil Muhammad ada dalam gua sekarang. Sebab apa? Dia kata, kalau dia masuk dalam gua, mestilah rumah ankabut itu, rumah laba-laba tu terkoyak. Tapi dia masih cantik, kemas, tak terkoyak. Dan nampaknya lama sangat dari sebelum Muhammad lahir. Subhanallah, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala lindungikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada
orang kafir sehingga mereka sendiri dia kata Umayyah, dia kata ni laba-laba ni rumahnya nampak lama sangat sehingga dari sebelum Muhammad lahir. Lagipun burung berbati itu ada telurnya. Kalau Muhammad Abu Bakar masuk, mestilah dah rosak rumah burung berbati dan telurnya akan terpecah. Selepas tu, ketika mereka sedang cari juga, mereka tak cari dalam gua tapi salah cari yang sebelah sana, sebelah sini, macam tu, dekat bawah batu sana sini. Sehingga bahagian mereka yang berdiri di depan pintu gua Thawr. Dan Abu Bakar pandang kepada orang itu, dia nampak gua itu kepada bawah sikit. Sayyidina Abu Bakar di waktu itu dia kata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya dia melihat kami sekarang." Yakni bukannya kepada gua Thawr. Dia kata dia melihat kami sekarang, bukannya kepada kami. Rasulullah SAW dikata kepada Abu Bakar, tidaklah. Tidak. Dia tidak melihat kita. Sebab lelaki itu waktu tu dia buang air kecil. Nabi SAW kata, kalau dia melihat kita, dia takkan buka auratnya macam tu depan kita. Jadi dia tidak melihat kepada kita. Antara ajaib yang kelakar sikit, Abu Jahal ni ajib. Belik dengan kesombongannya, juga dengan kebijakan dia. Dia bijak, Abu Jahal itu. Sebab itu gelarannya di masyarakat Makkah di waktu itu, Abul Hakam, bukan Abu Jahal. Gelarannya yang sebenar, Abul Hakam atau Abul Hakam. Yani orang yang ada kebijaksana, orang yang bijak sangat, pendapatnya tetap tepat dan luar biasa. Tetapi dia sesat, musuh Rasulullah kerana kesombongannya. Maka Nabi SAW dia kata, gelarannya yang sebenar sekarang bukan Abul Hakam, bahkan Abu Jahal. Orang yang jahil, bukan yang mempunyai kebijaksanaan. Abu Jahal lepas mereka cari sampai dah penat, waktu tu pun panas, tak jumpa Muhammad, dan orang yang bawa mereka, dia kata, kesan kaki Muhammad sehingga sini. Demi Allah, aku tidak tahu sekarang dia ke mana. Dia di antara dua perkara. Dia mungkin dah masuk di dalam bumi, atau dia terbang kepada langit. Sampai sini dia kata, habis. Dah tak ada kaki Rasulullah pergi mana-mana. Dan memang benar apa yang dia bagi hasil mencariannya. Hasil dia cari, hasilnya betul benar. Memang Rasulullah jalan sehingga depan pintu gua itu. Lepas tu masuk gua. Maka orang itu dia kata kepada Abu Jahal, kepada yang lain, dia kata, sampai sini habis kesan kaki Muhammad dengan Abu Bakar. Aku tidak tahu lepas ni dia pergi ke mana. Dia di antara dua perkara. Dia masuk dalam bumi atau dia naik atas langit. Apa kata Abu Jahal waktu tu? Abu Jahal dia kata, demi Allah, aku yakin Muhammad ni sekarang dia ada dekat dari kita. Dan dia sekarang tinggal melihat kepada kita. Tetapi, inilah sihirnya. Inilah sihir Muhammad. Muhammad ini pandai penyihir yang sangat pakar. Daripada sihirnya, aku rasanya dia sekarang ada dekat dari kita. Abu Jahal pandai, dia tahu. Dia kata, dan Rasulullah memang betul ada. Dan dia dengar Abu Jahal dan melihat mereka dari dalam gua. Sebab itu ulama kata, apa hikmah? Kenapa tak Allah Subhanahu Wa Taala buat Rasulullah SAW betul-betul hilang daripada dalam gua, sampai kalau mereka cari dalam gua pun takkan jumpa. Tak, Allah SWT suruh Rasulullah masuk dalam gua, dan dari dalam gua Rasulullah dan Abu Bakar melihat kepada orang kafir. Dan orang kafir itu mencari Rasulullah sehingga di depan gua itu berdiri, pandang kanan kiri atas, tapi tak nampak kepada bawah. Sayyidina Abu Bakar kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau dia pandang kepada kakinya, dia akan melihat kita dalam gua. Apa hikmah Allah Subhanahu Wa Taala suruh Rasulullah
Jangan menyorokkan diri sangat. Jadi pun ada. Ini ya ulama kata hikmahnya syiddat zuhurihi alaihim bil ghalabah, iaitu Allah Subhanahu wa taala ingin memenangkan Rasulullah SAW dengan cara hina kepada orang kafir, dan Allah ingin menunjukkan dan mengajar kita, jika Allah Subhanahu wa taala ada bersama kami, ada bersama kita, dibantu kita, dijanji kita akan pelihara kita, maka tidak ada apa-apa yang boleh membahayakan kita. Kita kena yakin kepada Allah. Sebab itu Abu Bakar dengan Rasulullah memang menyurukkan diri, tetapi cara mereka pun menyuruh yakni senang dijumpa sebenarnya. Sebab itu Abu Bakar dia kata, orang kafir tu kalau melihat kepada bawah sikit saja, dia akan jumpa kita ya Rasulullah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata dia tidak melihat kepada kami. Sebab itu ketika itu lepas mereka sampai kepada gua, dan orang itu yang bekerja dia kata kepada mereka, di sinilah Muhammad habis perjalanannya. Dia di antara, dia mungkin masuk bumi atau naik langit atau dalam gua ni. Waktu Abu Bakar dengar ayatnya ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu nangis. Dia rasa sedih, tak risau. Dia rasa sedih, nangis. Waktu tu dia kata, ya Rasulullah, aku tidak nangis kerana aku takut. Aku yakin dengan janjian Allah. Tapi aku nangis kerana aku risau untuk kamu ya Rasulullah. Aku tak tenang jika melihat mereka pukul kamu, bunuh kamu atau melakukan perkara yang tak baik kepada kamu depan mata saya. Yani Sayyidina Abu Bakar amat mencintai Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku bukan nangis kerana risau untuk diriku. Tak, aku risau untuk kamu. Sebab itu Nabi SAW jawab kepada Abu Bakar, la tahzan. Dan inilah yang di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketikanya, yakni Rasulullah, menyatakan kepada sahabatnya, kawannya, iaitu Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih. Rasulullah tidak menyatakan kepada Abu Bakar, jangan takut. Sebab Abu Bakar tak takut. Waktu tu tak takut, dia sedih. Dan sedihnya tu bukan untuk dirinya, dia sedih untuk Rasulullah. Dia terangkan itu, Abu Bakar. Dia kata, wallahi ma'ala nafsi abki. Demi Allah ya Rasulullah, aku bukan nangis kerana aku risau untuk diriku. Walakin makhafata an ara fika ma akrah. Tapi aku risau, tak suka melihat mereka melakukan perkara yang tak baik kepada kamu, yakni bunuh atau pukul. Maka Nabi SAW dia kata, la tahzan. Lepas tu Allah SWT turunkan sakinah dan ketenangan di dalam hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ketika Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kalau mereka melihat kepada bawah kaki mereka, mereka akan nampak kita. Rasulullah kata kepada Sayyidina Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Bagaimana bersangkaanmu wahai Abu Bakar? Sayyidina Rasulullah kata, bagaimana kamu rasa terhadap dua orang, Allah yang ketiga ada di antara mereka? Ada nak rasa risau lagi? Ada nak rasa sedih? Risau apa-apa? Maka waktu itu Sayyidina Abu Bakar tenang hati. Dia kata tak. Kalau Allah ada, nak buat apa risau? Kita kena yakin macam tu juga. Kalau kita yakin Allah bersama kita, Allah takdirkan
Allah janji kita, kita buat apa risau? Untuk rezeki, untuk apa-apa sahaja dalam hidup ni, kita buat apa risau? Kita yakin kepada Allah. Dan kita tambahkan yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas orang Quraisy rasa putus asa, dah tak tahu Muhammad pergi ke mana. Habis mencarinya. Dah tak jumpa, dah tak tahu. Kakinya habis. Kesan kakinya habis sehingga Gua Thawr itu. Dan di sana tak ada. Lepas mereka rasa putus asa, mereka keluarkan berita dengan segera kepada semua orang yang luar Makkah juga. Menyebarkan pengumuman kepada semua kampung-kampung, kabilah-kabilah yang di luar Makkah. Mereka kata kepada mereka, iaitu Abu Jahal. Dia kata kepada mereka, barang siapa yang dapat tangkap Muhammad atau dia menunjuk kita mana dia atau dia bunuh dia, maka kami janji akan bayar kepadanya 100 unta. Maka di waktu itu ramai orang mula bergerak mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab mereka nak dapatkan tu 100 unta itu banyak, bukan sikit. Maka di waktu itu Rasulullah SAW duduk sahaja di Gua Thawr, tak keluar selama 3 hari bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. 3 hari bagaimana mereka makan, bagaimana mereka dapat berita, mereka dah rancang habis, dah rancang siap. Abu Bakar suruh anaknya namanya Abdullah bin Abu Bakar. Dia gulam, dia budak, masih budak belas-belas umurnya. Dia suruh dia, Abu Bakar suruh Abdullah anaknya, kalau dah masuk waktu malam, lepas Isya, datang kepada gua. Apa tugas Abdullah bin Abu Bakar? Kalau dibagi, dia duduk campur dengan orang Makkah. Dia dengar apa berita baru, mereka bincang apa, mereka rancang apa untuk Muhammad dan Abu Bakar. Nanti di tengah malam, lepas Isya, lepas orang semua tidur, Abdullah bin Abu Bakar keluar dari rumah dengan sembunyi. Dia pergi kepada Gua Thawr, dia sampaikan semua berita yang dia dengar di hari semalam. Di hari tadi. Jadi kerjanya macam media sosial. Kerjanya yang macam media sosial. Abdullah bin Abu Bakar. Dalam berhijrah tu ada juga dalam urusannya untuk media juga. Yani dia dengar apa berita, dia sampaikan kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Dia kata mereka rancang macam ni, mereka cakap macam ni, mereka kata apa. Makanan siapa? Asma binti Abi Bakar. Asma ini anak Sayyidina Abu Bakar. Dia kakak kepada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah berkata, ketika Rasulullah SAW dengan ayahku di dalam gua, tidak ada siapa-siapa pun yang tahu Gua Thawr itu, kecuali Asma, kakakku, dan Abdullah, anak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. 2 orang ni sahaja yang mereka tahu. Lagi satu, Amir bin Fahirah. Amir bin Fahirah ni kita kalau masih ingat sahabat yang disiksa dan dibebaskan, hamba abdi yang disiksa dan dibeli dan dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar, kita akan ingat nama ini, Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini radhiyallahu anhu dulu hamba abdi. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar belinya dan bebaskan dia. Jadi dia menjadi berkhidmat kepada Abu Bakar sebab dia rasa hutang budi kepadanya. Dia yang mengembala kambing Sayyidina Abu Bakar. Jadi dia bawa beberapa ekor kambing, bukan semuanya, di tengah malam kepada Gua Thawr supaya Rasulullah dengan Abu Bakar ambil susu daripada kambing itu dan minum. Sayyidatina Asma, dia yang siapkan kambing atau daging dengan roti macam tu untuk Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah dalam Gua Thawr. Jadi selama 3 hari itu makanan siap setiap hari sampai yang fresh. Susu juga mereka ambil fresh daripada kambing.
Dan berita yang fresh juga. Berita yang di waktu tu juga, di hari itu. Dibagi apa yang mereka bincang, dibagi orang Makkah, berita lepas Isya sampai kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Selepas tu Asma radhiyallahu anha, dia berkata, Abu Bakar di hari yang ketiga dia suruh anaknya Abdullah bawa harta saya semua. Duit-duit saya semua bawa. Saya nak bawa niat sekali dengan Rasulullah. Nak khidmat Rasulullah, nak beli apa-apa untuk Rasulullah. Dan jumlah duit Sayyidina Abu Bakar di waktu itu 5,000 dirham atau dinar. Dinar emas, dirham perak. Tapi ulama kata harta Sayyidina Abu Bakar yang sebenar 40,000. 40,000 dinar atau dirham. Tetapi kerana Sayyidina Abu Bakar banyak menginfak hartanya untuk Islam, untuk membeli hamba ni yang disiksa, untuk beli orang ini hamba ni yang itu yang disiksa dan bebaskan mereka dan bantu Rasulullah, sokong dakwah Rasulullah, sokong Islam, sehingga duitnya yang 40,000 dirham itu tinggal sahaja 50,000. 5,000 saja. Dan 5,000 tu dia kata kepada anaknya bawa semua. Dia ambil semuanya untuk bantu Rasulullah SAW dalam perjalanan mereka kepada hijrah. Ayah Abu Bakar Siddiq, Abu Quhafah, dia orang tua, dah buta. Dia cakap dengan Asma, waktu itu dia belum lagi masuk Islam. Abu Quhafah, ayah Abu Bakar. Dia masuk Islam lepas Rasulullah SAW membukakan Makkah. Dia rasa risau jika Abu Bakar tidak meninggalkan apa-apa, duit atau makanan untuk keluarganya. Jadi dia kata kepada Asma, wahai cucuku, aku rasa Abu Bakar ini tak tinggalkan apa-apa untuk kamu semua. Duit macam tu, dia bawa sekali duit dia semua. Sebab dia tahu yang Abu Bakar anak dia ni sayang sangat dan cinta sangat Rasulullah. Boleh mengorbankan apa-apa sahaja untuk Rasulullah. Tapi Sayyidatina Asma radhiyallahu anha, dia seorang muslimah atau sahabiah atau wanita yang sangat bijak dan tinggi imannya kepada Allah. Dan tingginya juga cintanya kepada Rasulullah SAW. Dia tahu ayahnya sekarang dah ambil duit semua, tak tinggalkan apa-apa untuk mereka. Tapi dalam masa yang sama, dia sangat rida, setuju dan dia yakin kepada Allah. Rezeki akan ada, rezeki akan ada. Ini Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Jadi, untuk menenangkan hati atuk, iaitu ayah Abu Bakar, dia pergi ambil beberapa batu yang kecil-kecil, masukkannya dalam timbak simpanan duit Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu dia letak beberapa kain atasnya supaya tak tahu bentuknya itu batu. Lepas tu dia ambil tangan atuk yang tak melihat, dah buta. Dia letak tangannya atas batu tu. Dia kata, tengok, ini harta semua yang Abu Bakar tinggalkan. Sebenarnya itu bukan harta. Itu bukan duit. Itu batu sahaja. Jadi ayah Abu Bakar, iaitu atuk Sayyidatina Asma, dia kata, baik. Jika begitu, baik, tak apa. Ini cukuplah. Tak apa, bagus. Itu semua untuk menenangkan hati orang tua. Kadang-kadang orang tua kalau dah tua sangat, banyak risau. Wahakadha. Jadi orang yang selalu bantu Rasulullah dan Abu Bakar selama 3 hari, sepanjang 3 hari itu waktu dalam gua, Asma membawa makanan, Amir bin Fuhairah, Maula Abu Bakar, dia membawa kambing untuk mereka ambil susunya. Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa khabar baru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka sewakan satu orang musyrik kafir untuk membawa mereka kepada Madinah, tapi melalui mengikuti jalan yang tak biasa mereka ikutinya. Tak biasa mereka ikutnya.
Mereka ikut Jabal, ikut daripada As-Sahil. As-Sahil itu daripada macam dari pantai atau dari laut. Mungkin dari jalan Jeddah macam tu. Nanti Muslimin balik kepada jalan Madinah. Yakni jalan jadi banjan sangat. Supaya, sebab Rasulullah SAW tak nak ikut jalan yang orang Makkah biasa ikutnya kepada Madinah. Supaya tak mudah mereka bertemu dan atau jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan cerita ini kita juga dapat mempelajari bahawasanya cinta Sayyidina Abu Bakar luar biasa kepada Rasulullah. Juga cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar. Sebab itu Rasulullah pilih Abu Bakar untuk jadi temannya di hijrah. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat, Abu Bakar tidak menjadi yang lebih mulia daripada kalian kerana banyak ibadah atau banyak solat, banyak zikir, walaupun dia banyak juga. Tetapi kerana sesuatu yang ada di dalam hatinya. Ini sabda Rasulullah. Ulama kata, apa itu yang ada dalam hatinya? Ulama kata, al-hub, al-mahabbah. Cinta. Cinta kepada Rasulullah SAW. Itu yang menjadikan Sayyidina Abu Bakar sahabat yang paling utama. Yang tinggi sangat derajatnya. Dia sahaja yang dapat tidur dengan Rasulullah, bersama Rasulullah di dalam gua Thawr 3 malam. Dua-dua sahaja. Keuntungan yang luar biasa. Dan kelebihan juga bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab daripada cinta Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, di satu hari Rasulullah tanya Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit ini dia sahabat yang pandai tulis syair. Jadi Rasulullah tanya Hassan, dia kata, pernahkah kamu tulis syair memuji Abu Bakar? Hassan kata kepada Rasulullah, pernah ya Rasulullah. Maka Rasulullah dengan cepat, dengan segera, dia dengan semangat dia kata kepada Hassan, cerita kepada saya. Jom baca syair kamu yang memuji Abu Bakar. Yang ini Rasulullah suka mendengar pujian-pujian kepada Sayyidina Abu Bakar. Hassan bin Thabit dia kata, aku menulis syair ini memuji Abu Bakar. Iaitu, وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ. Mereka berdua berada di dalam gua yang berkat. طَافَ الْعَدُوُ بِهِ إِذْ صَاعَدُ الْجَبَلَ. Ketika itu musuh-musuh mereka berada di sekeliling gua itu. وَكَانَ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا. Dan Abu Bakar ini dia adalah dicintai oleh Rasulullah. Dia adalah seorang lelaki yang Rasulullah cintanya. Dan semua mereka mengetahui perkara itu. Yani orang Islam dan orang kafir juga. Mengetahui yang Rasulullah ni sangat cinta kepada Abu Bakar. Maka waktu itu Rasulullah SAW senyum sehingga nampak giginya yang dalam. Rasulullah SAW senyum sangat. Gembira sangat dengan bait syair itu yang memuji Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW dia kata, Sadaqta ya Hassan. Benarlah kata kamu wahai Hassan dalam syair ini. Memanglah Abu Bakar begitu. Seperti mana kamu dah sebut. Yani aku cinta dia. Lebih daripada yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sendiri dia berkata, dia satu hari dia minta daripada seorang sahabat. Dia kata kepadanya, bacalah kepadaku surah At-Taubah. Baca, aku nak dengar. Dia ikut cara Rasulullah. Sebab Rasulullah pun buat macam tu. Dia kadang-kadang Rasulullah suruh sahabat. Yang dapatnya dia kata, baca Quran aku dan nak dengar daripada kamu. Jadi Sayyidina Abu Bakar buat macam tu. Kadang-kadang kita perlu juga dengar Quran daripada orang lain.
Ni kita baca bagus. Kita juga kena dengar. Suruh orang baca Quran, kita dengar bacaan. Baca Quran, dengar Quran itu. Selepas sahabat yang lain itu baca surah At-Taubah, sehingga dia sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz yaqulu li sahibihi la tahzan." Ketikanya menyatakan kepada kawannya, jangan sedih. Abu Bakar radhiyallahu anhu nangis waktu itu. Dia kata, demi Allah, akulah kawannya. Akulah kawannya yang dimaksud dalam firman Allah ini. Jadi kita bacanya sehingga sekarang. Idz yaqulu li sahibihi. Ketika dia menyatakan kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya itu? Abu Bakar. Temannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. La ilaha illallah. Hatta Rasulullah SAW juga bukan hanya cinta Sayyidina Abu Bakar, bahkan Rasulullah memuliakan Sayyidina Abu Bakar. Di satu hari Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, dia berkata, di satu hari saya jalan dengan Abu Bakar, maka saya jalan depan dia. Tiba-tiba Rasulullah SAW tegur saya. Tegur Abu Darda. Dia kata, wahai Abu Darda, engkau berani jalan di depan Abu Bakar, yakni hormat, adablah sikit dengan Abu Bakar. Abu Bakar yang jalan depan, kamu jalan belakang dia. Berani jalan di depan Abu Bakar, dan dia lebih mulia dari kamu di dunia dan di akhirat. Demi Allah, Nabi SAW bersumpah, demi Allah, tidak ada yang lebih mulia setelah para anbiya dan mursalin seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Abu Bakar. Yakni selepas para anbiya dan mursalin, siapa manusia yang paling utama? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini sabda Rasulullah SAW dalam hadis. Rasulullah kata, selepas para anbiya dan mursalin, Abu Bakar. Abu Bakar yang paling mulia dan tinggi derajatnya. Antara kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia berkata, pernah satu kali Jibril alaihi salam, Jibril malaikat yang mulia, Jibril alaihi salam menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesyuaratlah dengan Abu Bakar. Mintalah pendapat Abu Bakar. Tanyalah Abu Bakar. Yani kalau nak buat keputusan, nak tanya tentang apa-apa, tanya Abu Bakar terlebih dahulu. Ini arahan dari Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah lepas ni kita akan mendengar dan menceritakan tentang dari mula Rasulullah SAW keluar dari gua. Sekarang Rasulullah SAW masih dengan Abu Bakar di dalam gua Thawr. Lepas ni insyaAllah kita akan cerita perjalanan Rasulullah SAW ketika hari yang ketiga dia keluar dari gua. Berjalanan Rasulullah SAW menuju kepada Al-Madinah. Dia jumpa apa di tengah jalan, macam-macam ajaib. InsyaAllah kamu semua boleh ikut kuliah yang akan datang, akan tahu. InsyaAllah kalau nak tahu, insyaAllah ikutlah kuliah yang akan datang ini. Selepas ni kita akan cerita Rasulullah jumpa apa di dalam perjalanan. Berlaku beberapa mukjizat. Beberapa mukjizat dan ajaib berlaku dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah kepada Al-Madinah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala penuhkan hati kita dengan cinta Rasulullah, mendekatkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.